tidak dapat dilihat dengan cara kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Rabbil alamin, yang mentadbir diri kita, yang menciptakan kita, yang menguruskan segala yang kita perlu dan yang kita mahu, tanpa kita perlu membayar apa-apa secara percuma. Nafas yang kita hirup, jantung yang kita selalu guna hari-hari tak pernah henti lagi setakat ni, paru-paru yang sentiasa menapis udara yang masuk. Tak pernah kita hantar maintenance kan, jumpa doktor, nak buat apa ni Tan Sri, Datuk, Datin, nak servis paru-paru. Kenapa nak servis paru-paru? Aircon pun kena servis berapa lama sekali. Tetapi hebatnya paru-paru yang Allah ciptakan. Kita hirup macam-macam jenis bentuk udara kan, yang bercampur macam-macam asap. Asap rokoknya kan, asap exhaustnya, asap kilangnya, ada yang terasa tu kan. Macam-macam asap. Tapi ajaibnya paru-paru tu, subhanallah, Allah yang jaga maintenance dia. Kita gunalah 60 tahun, 70 tahun. Allahu Akbar. Sebab itu kita memuji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, yang mentadbir, yang mengurus. Rabb itu maksudnya lebih dekat dengan pengurus, pentadbir sekalian alam termasuk kita. Allahu Akbar. Dan Allah jugalah yang mengurus dan menetapkan pertemuan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan perantaraan lisan baginda, keringat, air darah, air mata, air peluh, air keringat baginda, para isteri, para sahabat, para syuhada, Islam yang kita miliki hari ini sedang berada di dalam hati kita. Iman, kepercayaan. Ia adalah satu nikmat yang sangat tinggi, iaitu nikmat hidup mengenal Allah. Nikmat kita hidup mengenal siapa Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia di dunia ini ada lebih kurang 7 bilion. Yang umat Islam tak sampai 3 bilion, dalam 2.6-2.7 bilion. Maksudnya masih lagi jumlah yang bukan tertinggi. Masih lagi agama Kristian yang paling tinggi. Namun Islam adalah agama yang paling cepat berkembang pada saat ini. Allahu Akbar. Daripada lebih kurang 2.6-2.7 bilion tu, bukan semua solat, bukan semua puasa, bukan semua keluarkan zakat, bukan semua menunaikan umrah dan haji. Jumlah itu akan menjadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Dan bukan semua Allah pilih untuk berada di majlis ilmu seperti ini. Walaupun mungkin hadir ni sebab diwajibkan, sebab terpaksa. Allah ya Jabbar, Allah ya Qahar, yang memaksa hamba-hambanya bila Allah nak berikan kebaikan. Sebab tunggu kita datang kepada Allah untuk hadir ke majlis ilmu seperti ini dengan sukarela, tak datang-datang. Yang sukarelanya kalau program makan-makan, barbecue, yang tak sihat pun jadi sihat kan. Yang kita perempuan, kalau sakit lutut, hilang sakit lutut. Kalau shopping, kan, jadi muda 10 tahun. Bila balik rumah, tua 10 tahun. Tak larat masak kan. Contoh je lah ya. Sebab, memang betul. Tengok luar, kita belum start lagi tajuk kita kan. Datuk Tan Sri dah luar. Memang betul Ustazah. Perempuan berubah-ubah tu umur dia tu kan. Time dia malas tu, dia jadi tua, tak larat. Bang umur dah berapa. Time jumpa kawan, nampak macam muda 10 tahun kan. Masya Allah. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan dalam hidup, Allah ingin beri kebaikan dunia dan akhirat, Allah ingin berikan dia ketenangan, Allah berikan dia kelapangan jiwa. Apa jua yang dimaksudkan dengan kebaikan? Kesihatan, kekayaan, kecukupan, syurga. Yufaqihu fid din, Allah akan berikan kepadanya faqih, faham tentang
agamanya, tentang hidupnya. Ad-din juga bermaksud hidup. Jadi ada orang melihat pangkat adalah satu kebaikan, masyhur suatu kebaikan, harta suatu kebaikan, dapat isteri cantik kebaikan, dapat suami handsome kebaikan. Orang kata tak handsome tak apa, yang penting money. Betul ke? Oh betul. Masya Allah. Mana lebih penting ya? Kalau orang perempuan, dia lebih mementingkan nak cantik, dilihat cantik. Betul tak orang perempuan? Oh cepat betul. Umur dah 60-70 pun orang lelaki, kalau melintas lah ada perempuan lawa, dia nengok tak? Oh tiba-tiba tak. Tang betul tang dia tak ngaku kan, cepat tak? Saya kena siasat ni siapa orang rumah nak cek betul ke macam tu. Melintas lah yang muda yang lawa tu kan, mungkin dia tutup mata, tapi macam ni tutup. Berlubang. Allahu Akbar. Memang ujian wanita dia nak dilihat cantik. Ujian lelaki suka melihat yang cantik. Sebab itu lelaki diperintahkan oleh Allah, perempuan pun sama untuk menundukkan pandangan. Ada yang kata, Ustazah bukan rezeki ke? Kan? Tengok tu kan rezeki. Kali kedua baru tak boleh. Sebab tu saya tak kali-kali. Sebab kalau dah kali kedua baru salah kan? Jadi tengok, jangan kali. Tak sesuai sebenarnya dinamakan rezeki. Rezeki kita faham ia lebih kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara nikmat. Sebenarnya sepatutnya bila kita terpandang sesuatu yang boleh merosakkan iman kita kan, boleh mengganggu khusyuk solat dan sebagainya, maka sewajarnya tunduk dan istighfar. Subhanallah. Wallahu a'lam. Okey, baiklah. Ucapan syukur kepada Allah, Allah temukan kita dalam majlis yang mana Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju majlis ilmu, sama ada terpaksa ke sukarela ke, sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Jadi alhamdulillah pagi ini, sama ada kita terpaksa atau sukarela, Allah sedang membuka jalan untuk kita memilih ke syurga. Sama ada selepas ini nak teruskan jalan ataupun masih lagi nak patah balik, belum mahu hijrah, belum mahu buat perubahan, masih nak berada di takut yang lama, itu pilihan kita selepas majlis ini. Tetapi Nabi sebut jelas, majlis ilmu adalah salah satu jalan Allah nak permudahkan kita menuju ke syurga. Subhanallah. Alhamdulillah. Seterusnya saya nak ucap terima kasih terlebih dahulu kepada pengerusi majlis. Dia ambil semua tu kan, baca doa pun semua ambil. Dan saya rasa kagum, mungkin kali pertama, sebab kebanyakannya MC lepas tu dijemput baca doa. Saya tengok orang sama, lepas habis baca doa orang sama. Ustaz ya ke polis juga? Memang ustaz. Dia adalah ustaz, dia lah MC. Kena naik ni, gaji kena naik Tan Sri boleh ya? Subhanallah. Dan ini di antara MC yang terbaik yang pernah saya dengar. Masya Allah, tepukan gemuruh. Dengan susunan ayat itu perlu study tu kan, susunan ayat, susunan saya tak tahulah berlatih berapa hari, wallahualam, ataupun memang Allah bagi kelebihan semula jadi. Kalau dengar cara dia menjelaskan tentang saya, jadi macam rasa naik bulu roma pula dengar. Macam pandailah, subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang disebutkan itu benar. Masya Allah. Seterusnya yang dihormati Komisioner, betul ya sebutan ya, subhanallah, Datuk Zaini bin Jas, Pengarah Jabatan Pengurusan Polis Diraja Malaysia. Yang dihormati Deputi Komisioner Polis DCP Datuk Muhammad bin Mak Yusof, Datuk. Ketua Polis Negeri Sembilan, saya ada duduk setaman dengan dua orang ketua polis, bekas ketua polis Negeri Sembilan, bersama dengan arwah Datuk Osman, yang baru pergi dalam minggu lepas kan, Masya Allah. Yang seterusnya yang berbahagia Datin Hajah Hairiah binti Haji Muhammad Tahir, Pengerusi Perkap Jabatan Pengurusan. Yang berbahagia Datin Nolela binti Idris, Pengerusi Perkap.
Kontijen Negeri Sembilan yang dihormati Superintendent Adi Disham bin Muhammad. Ada? Okey, subhanallah. Ketua Polis Daerah Port Dickson. Yang berbahagia Puan Nur Laila binti Muhammad Hanifah. Okey, dia babai tu. Pengerusi Perkap Daerah Port Dickson, Datuk, Datin, Div Jemputan, seterusnya tuan-tuan dan puan warga PDRM, IPD Port Dickson dan umumnya seluruh Malaysia yang dikasihi sekalian. Okey, saya jujurnya berdebar. Kan berdoba-doba. Kok kena tangkap lah kan tengah bercakap ni. Semua ni polis kat depan kan. Dia tangkap hati lah. Bukan tangkap yang tu cia-cia kan. Masya Allah. Daripada awal tadi kita mula dengan Asmaul Husna kan, kita bangun. Masya Allah. Lepas Asmaul Husna buka dengan Al-Fatihah pula. Lepas tu buka doa pula. Masya Allah, memang hebatlah Polis Diraja Malaysia ni. Tepukan gemuruh. Oh, memang suka tepuk kan. Jadi kita tepuk. Subhanallah. Sebab Datuk-datuk, datin-datin, tuan-puan sekalian, bukan semua majlis nak rangkum semua bacaan ni. Ada yang pilih Al-Fatihah dengan doa saja. Dan bila memilih Asmaul Husna tu, ia adalah satu perkara yang hebat sebenarnya. Walaupun rasa macam setengah jam Asmaul Husna, Fatihah, doa. Mungkin ada yang rasa macam masa tu berlalu, rasa rugi. Nabi SAW bersabda, "Walillahil asmaul husna." Bagi Allah nama-namanya yang mulia. Jadi Asmaul Husna ni, minta maaf, itu firman Allah. Asmaul Husna ini bukan gelaran ataupun jolokan yang diberi oleh manusia. Maksudnya orang soleh ataupun ahli ulama fikir, ini nak bagi nama apa? Okey, Asmaul Husna. Apa maksud Asmaul Husna? Asma, nama-nama. Saya lah Asma. Saya Asmaul Harun ya. Daripada kecil orang panggil saya Asmaul Husna. Saya pun kata saya Asma Harun, bukan Asma Husna. Jadi maksud Asma ni adalah nama-nama yang tertinggi. Sama, langit. Asma, nama-nama yang tertinggi. Asmaul Husna, nama-nama yang tertinggi. Husna, yang mulia, yang baik, yang bersih, yang suci. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Bagi Allah ada nama-namanya yang mulia, maka berdoa dan memintalah dengannya. Tadi kita baca Asmaul Husna 99 nama. Kita sedang menyeru nama Allah 99, sebenarnya kita sedang meminta dengan 99 nama tu. Kita sebut Allah ya Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Kita minta kita dikasihi oleh Allah. Allah berikan kasih orang-orang sekeliling. Kita sebut nama yang kedua Rahim, Allah yang Maha Pemurah. Kita minta dengan Allah kemurahan dari segi rezeki, mungkin dari segi kasih sayang, mungkin dari segi ilmu. Kita ada sebut nama Allah ya Razak. Betul tak? Ada Ar-Razak, Allah yang Maha memberi rezeki. Kita ada sebut nama Allah ya Ghani, yang Maha Kaya, yang Mughni, yang Maha memberi kekayaan. Dalam Asmaul Husna ada nama Allah ya Hafiz, yang Maha menjaga. Kita nak Allah jaga kita. Ya Muhaimin, Allah yang Maha mengawasi, Allah awasi kita. Allah ya Syahid, yang Maha menyaksikan. Allah sebaik-baik saksi setiap apa yang kita buat. Kalau ada orang fitnah, Allah bersihkan nama kita. Kita minta Allah ya Nur, yang memberi cahaya. Allah ya Hadi, yang memberi hidayah. Kalau kita tengok nama Allah 99 tu, barulah kita rasa manisnya masa kita baca Asmaul Husna tu. Ya Allah, banyaknya kita minta dengan Allah tatkala kita membaca Asmaul Husna. Sebab itu Nabi SAW bersabda, "Inna lillah tis'atun wa tis'ina isman." Bagi Allah ada 99 nama. Mi'atan illa wahidan. Ada 100 kecuali satu. 99 lah. Sebab itu Asmaul Husna ada 99 tu. Man ahsaha, barang siapa yang membaca, yang menghafal, yang memahami dan berdoa dengannya ataupun beramal dengannya, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk syurga. Subhanallah. Jadi saya mengharapkan akan datang, kalau ada je majlis, cuba mulakan dengan Asmaul Husna. Sebab apa? Kalau tak, mungkin kat rumah pagi-pagi kita tak baca Asmaul Husna. Betul kan? Bila datang majlis, barulah kita baca.
Jadi saya puji MC Al-Fadhil Ustaz kita yang menyusun atur tu, baca Asmaul Husna, puji Allah dengan nama-namanya. Allah Ya Hamid, yang Maha Terpuji, sangat suka kita dipuji. Bila kita mula dengan pujian kepada Allah, lalu para malaikat memenuhi, insya-Allah ruang dewan ini, kita mendapat rahmat dan barakah, insya-Allah. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat. Okey, saya faham ni, di hadapan saya adalah orang-orang yang penat. Penat apa sekarang ni? Penat sarapan tadi Ustazah. Ini waktu yang mencabar ni. Lepas sarapan kenyang, makan apa tadi? Ada mihun. Semua makan kan? Ke VIP je makan tadi? Aduh, sian lah pula. VIP terus cover, semua makan. Sebab saya sampai, saya makan dulu, minta maaf, saya habis kuliah pukul 8.45. Bergerak terus sampai dan saya belum sempat sarapan, jadi saya sarapan. Jadi sarapan tu sedap-sedap jugalah ya. Nak sebut ke apa makanan dia? Okey, lepas dah makan, lepas tu masuk dewan, duduk pula menyandar. Dalam aircon pula sejuk kan? Menggigil juga ni, masya-Allah. Jadi cabarannya adalah kita mengantuk. Memang itu cabarannya. Jadi insya-Allah sama-sama berjuang. Kok saya tertidur, kejutkan saya ya. Boleh jadi ya penceramah tertidur, kenyang tu sejuk. Jadi kalau ada sahabat kita yang tertidur sebelah tu, gosok-gosok tangan dia kan. Tapi biasa saya lah, pengalaman kalau tertidur tu kat bawah tu, kalau orang sentuh tu rasa macam panas je, segeram je. Tapi boleh je bisik kalau saya tertidur gosok saya. Kadang-kadang tu tengah fokus, tak sedar berada di alam lain. Kan, mula nampak ustazah seorang, lepas tu nampak dua orang dah. Kenapa dua orang ustazah tu kan? Lepas tu dah langsung tak nampak dah ustazah. Berada di alam lain. Subhanallah. Di hadapan saya adalah golongan yang terpilih oleh Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka Allah. Yang pertama, mata yang menangis kerana Allah. Yang kedua, mata yang berjaga malam kerana menjaga keselamatan. Yang menjaga perbatasan. Yang menjaga dah sebutkan keselamatan. Iyalah. Polis kan ada jadual dia. Sama ada kerja jaga ke apa-apa yang mata tu terpaksa berjaga bukan untuk keselamatan dirinya, tetapi menjalankan tugas untuk menjaga keselamatan orang awam, orang lain, masyarakat dan sebagainya. Masa PKP, masa COVID dan sebagainya, kan polis melakukan kerja tambahan. Tak cukup rehat, duduk bawah terik matahari untuk menjaga keselamatan daripada sesuatu yang tidak dilihat, virus. Kalaulah kita kata musuh, mungkin benda dilihat. Musuh yang tak dilihat pun anggota polis juga dikerahkan. Allahu Akbar. Dan dalam hadis Nabi yang lain, Nabi SAW bersabda berkenaan kelebihan ni, menjadi anggota polis ni, saya nak bacakan. Subhanallah. Riwayat daripada Salman, ini sahabat Nabi. Rasulullah SAW bersabda, orang yang hidupnya berjaga-jaga terhadap musuh di barisan hadapan perbatasan, iaitu mereka yang berjuang di jalan Allah, askar-askar, polis, jaga dan sebagainya, iaitu mereka yang berjaga sepanjang malam itu, orang ini lebih baik daripada dia berpuasa selama sebulan. Subhanallah, pahala dia. Dan ramai juga anggota polis ni, dia membantu orang-orang yang memerlukan. Dia bukan hanya buat kerja dalam skop dia saja, membantu orang yang memerlukan. Dan dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang membantu para janda, subhanallah, lain macam Datuk. Tengoklah tu kan, nakal ni, siapa yang punya ni? Biasanya kalau nakal macam ni, orang rumah dia tak ada. Rumah dia ada sini? Ada. Tunggulah kejap lagi kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Siaplah. Kecil besar je kan. Okey Datuk. Memang hadis Nabi tu sebut membantu para janda. Jadi macam mana ya nak bantu janda? Tak ada pengalaman, Masya Allah. Tiba-tiba kecut pula kan.
Tak tahulah suami takut bini ataupun bini menakutkan. Antara dua tu lah ya. Okey. Saya tanya sungguh ni, macam mana ya kita nak bantu para janda? Sebab besar sangat pahala dia. Allahu Akbar, subhanallah. Betul ke Datin? Kahwin dengan janda tu? Oh, kena kahwin 4 sebab banyak janda. Siapa setuju? Oh, ada angkat tangan. Okey, siapa tak setuju? Oh, seorang setuju, seorang tak setuju. Yang lain semua antara dua ya? Tak berani. Masya Allah. Datin, suami ada kat sini? Ada. Oh, dah dapat lampu hijau tu. Mana datuknya? Oh, dapat payung mas, Masya Allah. Maksudnya Datin boleh lah. Oh, oh ada yang kata boleh tapi sambil asah parang. Boleh bang, boleh. Okey, Masya Allah. Dalam dewan ni mungkin ada yang janda. Janda ni biasanya adalah gelaran kepada yang berpisah hidup, bercerai kan. Balu pula yang telah kematian suami. Dan kita pun bukan nak jadikan perkataan ataupun status janda itu satu gurauan. Sebab ia boleh jadi sensitif, sedih bagi janda. Subhanallah. Dan kita kena ingat, wanita pertama yang bertakhta di hati Rasulullah adalah janda. Wanita yang berstatus janda yang pernah berkahwin 2 kali sebelum Rasulullah. Ada suami berpisah, Sayyidatina Khadijah, ada suami meninggal dunia. Walaupun janda, Sayyidatina Khadijah wanita yang diberi gelaran At-Tahirah, wanita yang suci. Siapa beri gelaran? Bukan Nabi, penduduk Mekah, kota Mekah memberi gelaran Khadijah At-Tahirah, wanita yang suci. Diberi gelaran juga Ratu Mekah. Pada zaman tersebut, Arab Jahiliyah menghina wanita, merendahkan kedudukan wanita. Tapi ibunda kita Khadijah walaupun janda, anak Sayyidatina Khadijah dengan suami sebelum Rasulullah 4 orang. Itu menurut satu riwayat 4 orang. Campur anak dengan Rasulullah semuanya 10 orang. Ibunda kita ramai anak 10 orang. Seorang wanita yang berkejaya, peniaga dengan menguruskan rumah tangga, menguruskan anak, menjadi penyokong kuat kepada dakwah suaminya. Sebab itu bila seorang janda ataupun seorang balu kehilangan suami, dia mulia ataupun dia dipandang hina bergantung pada dirinya membawa diri. Sebab itu Sayyidatina Khadijah mulia, digelar At-Tahirah, tidak dipelekehkan kedudukannya kerana dia seorang wanita yang sangat pandai menjaga maruah diri, jaga pergaulan, tahu menjaga batas, tetap menaikkan nilai diri, fokus kepada menaikkan nilai diri. Subhanallah. Jadi saya nak sebut tadi tu kan, hadis Nabi saya tak baca habis lagi. Nabi sebut, barang siapa yang membantu para janda, sebab ini hadis yang sahih. Nabi sebut janda, sebab zaman Rasulullah ramainya para janda. Bila berlaku perang Uhud, 70 orang syahid. Maksudnya automatik 70 orang janda. Berlaku lagi perang, ramai selalu ada. Jadi Nabi menekankan supaya membantu para janda. Yang kedua, membantu orang yang memerlukan. Nabi sebut diberikan 3 ganjaran pahala. Dia umpama mendapat ganjaran orang yang sentiasa bangun malam, sentiasa qiyamul, bangun malam. Kekok kenapa ya? Bangun malam, nak capung ganu, saya orang ganu ya. Bangun malam, sepanjang malam qiyamul. Pahala yang kedua, boleh cari tadi. Pahala yang kedua iaitu mereka yang sentiasa berpuasa di siang harinya. Ustazah dah ingat. Pahala yang ketiga umpama berjihad di jalan Allah. Sampai macam tu sekali, pahala ganjaran orang yang membantu orang yang memerlukan dan bantu janda. 3, apa dia yang pertama tadi? Diberikan pahala solat ataupun bangun sepanjang malam. Yang kedua, pahala berpuasa sepanjang siang hari, sepanjang tahun. Kita tak mampu buat. Dan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bukan satu-satunya bantu janda ini dengan nikah. Menanggung keperluan. Mungkin kita bagi tahu kan, Datuk bagi tahu Datin kan. Tu ada kat taman kita tu, ada ibu tunggal tu. Awak pergilah jumpa dia.
Kenapa bang nak suruh jumpa? Kan? Bagi tahulah dia, anak-anak dia sekolah tu kita tanggung. Masya Allah, Allahu Akbar. Datin pun dengan suka hati pergi kan. Anak-anak ada sekolah kan ya. Kami nak tanggung belajar anak-anak tu. Jadi setiap bulan kami bagi 500 contohlah ya. Cukup tak kita tanya 500? Kalau tak cukup bagi tahu. Anak dia pula nak masuk universiti. Ya Allah, pahala berganda-ganda. Ataupun mungkin bagi tahu dia kita nak bagi tetap 300 sebulan tambah belanja. Suami meninggal, dah hilang dah pendapatan 2,000, punca rezeki 3,000. Maksudnya ada banyak lagi cara lain selain daripada nikah. Namun jika isteri redha, kan isteri memang berlapang dada, maka boleh teruskan niat tersebut. Tapi kalau isteri jadi depression, jadi tertekan, tak boleh nak jadi diri dia dah bertukar dah. Subhanallah, betul ni, bukan semua wanita boleh terima hidup berpoligami. Dan tidak menjadi satu dosa pun kalau isteri tu kata saya tak boleh terima. Ia bukan menentang hukum Allah, tetapi dia tidak boleh menerima keharusan tersebut. Kalau dia menentang hukum, dia akan sebut poligami ni zalim. Itu ya, berdosa. Poligami ni sekian-sekian. Tetapi bang, saya tak boleh terima. Minta maaf, saya tak boleh terima. Seorang suami yang menjaga hati isterinya, menghormati, kita menyakiti hati manusia kan berdosa. Apatah lagi menyakiti hati orang yang kita cinta, orang yang kita sayang, yang banyak menjaga dan berbakti kepada kita, yang telah berkorban nyawa, putus nyawa nak lahirkan anak. Lalu kita memikirkan perasaan dia, menghormati, tak apa, awak tak suka, awak tak boleh nak terima, awak ni saya tak. Allahu Akbar, hebat. Dalam meminta isteri berkorban, suami perlu juga bersedia untuk berkorban. Tapi kalau berlapang dada isteri ni, kan macam Datin sebut tadi, dapat payung emas ya. Masya Allah. Sebenarnya payung emas itu bukan daripada hadis Nabi. Tidak ada pun riwayat yang menyebutkan tentang payung emas. Sebab tu ada isi kata, bang tak payahlah payung emas, payung 7-Eleven pun saya dah okey. Contoh kan, payung biasa sudahlah. Sebab kita bimbang daripada kehidupan yang sebegitu, ada banyak hati yang terluka. Anak sampai peringkat cucu adalah, subhanallah. Tapi kalau boleh berlaku adil dan sebagainya, silakan. Masya Allah. Dan isteri bersedia. Allahu Akbar. Okey, tuan-puan, Datuk Datin sekalian, semua ada pegang buku ni kan? Tadi kan saya puji kerja-kerja sebagai polis, besar sangat pahala dia. Sebenarnya pahala yang suami puan-puan, Datin-Datin sekalian, Datuk Datin sekalian pun dapat sama. Pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, suamiku pergi berjihad di jalan Allah. Suamiku keluar mencari nafkah, mencari rezeki. Bagaimana kami para wanita ni nak dapat pahala ni? Kan suami keluar berdakwah, suami keluar pergi kerja dan sebagainya. Bagaimana kami ni?" Subhanallah, bagusnya. Bagi kat orang rumah ke? Ya, bagi kat orang rumah. Masya Allah, saja nak tunjuk sweet-sweet depan kita kan? Tahu tak? Bila kita tanya buku ada tak kat tangan, dia terus tengok kat isteri dia. Isteri dia dapat tak buku? Dia antara dua, sama ada dia memang tak suka baca buku. Datuk kita ni kan. Tapi dia terus cari, dia pun tanya. Saya nampak dia tanya. Dia terus bagi. So sweet kan? Masya Allah. Kalau makan kan, biasa orang lelaki kalau makan sedap, ingat tak kat rumah? Yang elok-elok tu cepat je kan? Biasanya, siap bungkus. Itu tahap, bukan ingat je, ketakutan tu, tahap ketakutan tu. Tak. Memang, Masya Allah, terbaik. Subhanallah, patutlah boleh jadi, apa tu, pangkat pengarah, apa semua tu kan. Tapi memang sungguh ya, orang yang menunjukkan kasih sayang kepada isteri, sayang dan tunjuk. Tak boleh sayang tapi ketat, keras. Bang, awak sayang tak saya? Sayang. Tak nampak pun, tak payah nak nunjuk-nunjuk. Riak nanti. Riak lah pula kan. Sayang tu dengan perbuatan je. Sebab saya kerja perunding cara kan. Isteri ni nak minta cerai sebab apa? Dia tak rasa kasih sayang suami. Suami diam ya.
Saya kata, kenapa puan? Anak 4 orang, semua dah stabil. Kisah benar ni. Semua stabil. Saya tanya, apa masalah puan? Suami bagi nafkah? Cukup ustazah. Siap bagi duit poket 300 sebulan. Apa yang kurang dengan suami ni? Suami saya ni ustazah, tak pernah muji saya. Yang sebelah ni pernah tak puji isteri? Ya. Subhanallah, selalu. Mungkin memang polis memang bagus-bagus ya. Masya Allah. Ya, selalu Walaupun macam saya kan kalau jumpa polis berdebar-debar, tapi polis ni yang kita nampak dia segak, dia kemas, dia tegas, dia macam nampak wibawa. Muka macam singa tapi hati ada bunga. Oh, muka macam singa tapi hati ada bunga, terpekar gemuruh. Bijak. Sebab Dato' nak kenakan hujung tu, singa, bunga. Betul. Biasa orang sebut hati ada taman. Memang bijak ni. Untung ni. Subhanallah. Tak lari ni. Suami macam ni tak lari jauh. Tapi saya serba salah tengok datingnya. Betul kan datingnya ni kan? Masya Allah. Betul-betul. Subhanallah. Dia kata suami dia tak puji dia. Lepas tu suami kurang hargai, macam ucap terima kasih ke apa ke. Suami pun bersuara. Saya beli sofa tu, saya hargai lah tu. Lepas tu isi kata, saya masak tak pernah puji. Saya makan nambah tu, muji lah tu. Faham tak? Maksudnya ada lelaki, dia tak sebut, dia tak tunjuk, tapi dengan perbuatan. Dia siap kata, kalau Ustazah tak percaya, saya tunjuk resit saya beli sofa. Macam tu. Tak apa cik, tak perlu. Subhanallah. Lepas tu saya minta suami ni keluar, saya nak bercakap dengan isteri. Saya pun kata, puan cakap betul-betul, kenapa puan nak minta cerai ni? Suami nampak baik, bagi nafkah. Puan pun kena faham, ada orang lahir bukan dalam keluarga yang pandai muji. Daripada kecil sampai dia besar, tak pandai muji. Daripada kecil sampai besar, mak ayah pun tak pandai hargai. Bila kahwin, dia pun tak pandai nak sebut perkataan I love you ke, sayang ke, nak tunjuk-tunjuk ke. Lepas tu dia kata, sebenarnya Ustazah, ada cerita lain sebalik. Saya dah kenal orang lain. Gitu. Tapi orang lain ni Bangla. Sebab dia kata, sebelum ni Ustazah dengar dulu sampai habis. Ustaz, jangan ni dengar Fabi dulu. Ada perkara ni nak share ni. Dengar dulu kan. Kan polis macam tu kena dengan keterangan sampai habis. Ni dah apa kan. Jadi saya pun kata, macam mana boleh kenal? Saya selama ni anak 4 orang, saya si rumah Ustazah. Masa di rumah dulu tak berkenalan dengan orang, redha je. Terima je suami seadanya. Lepas tu anak sekarang semua dah sekolah, saya dah rasa sunyi, pagi tak ada orang, jadi saya keluar kerja cleaner. Dia pun sebut nama ke ataupun saya tak ingat lah. Tapi selalu muji saya. Adik manis. Contoh ya. Mujilah adik manis. Saya pakai macam mana pun dia selalu puji saya. Saya rasa macam, yelah saya mesti nak berpakaian walaupun kerja sebagai tukang cuci cleaner. Nak berpakaian, nak elok-elok, cantik-cantik sebab dipuji. Saya bawa bekal, saya bawa juga dia makan. Dia mesti puji masakan saya Ustazah. Saya masa tu memanglah saya akan tegur dia. Of course saya tegur dia. Dia bukan sesiapa, tak pernah bagi nafkah, sekian-sekian, jangan tertipu dan sebagainya. Tetapi saya dapat pengajaran, kuasa puji, kuasa hargai ini kuasa yang besar sebenarnya. Sama juga dengan anak. Kalau kita kurang puji anak, banyak kritik. Anak ni kita sentuh bab nak kritik, barulah sentuh hal dia. Waktu dia kemas, kita tak puji. Waktu dia sepah tu lah kita bunyi-bunyi. Masa kita tengok bilik dia kemas, adakah kita hargai? Adakah kita sampai beri reward? Adakah kita puji? Sebab anak kita, dia membesar, dia ada kenal, sama ada di media sosial apa, yang mana orang luar banyak puji dan hargai dia. Sukalah tengok awak cantik. Tak pernah tengok wanita secantik awak. Cairlah. Awak ni macam baik. Awak ni sweet sangat. Ibu bapa tak pernah puji. Tak pernah cakap pada anak, anak Umi ni cantiknya. Anak ayah ni suka tengok. Ayah tengok sejuk hati. Sebab itu tak pelik
anak remaja kita hari ini jatuh cinta, jatuh kasih dan beralih arah kesetiaan dia kepada orang luar berbanding ibu ayah. Sebab kuasa puji ni dia menawan hati. Kita puji anak kecil pun, kalau cara saya nak suruh anak kecil saya 7 orang anak, ada umur 2 tahun, ada 4 tahun, nak suruh kemas mainan, saya bukan guna kaedah arahan. Kemas, tak. Saya puji dia depan orang lain, depan adik-beradik lain. Saya kata, Sofwan ni Umi suka sangat kalau dia kemas mainan, memang cepat, memang bersih. Masa tu juga laju kemas. Umi dah siap. Kuasa pujian berbanding kuasa arahan. Pujilah isteri anda, pujilah suami anda sebelum orang lain yang memujinya. Ya, itulah dia. Masya Allah. Sungguh. Hargailah pasangan anda sebelum orang lain hargai. Ya, tu dia. Okey, terpegang gemuruh. Seronoklah pula dengan Poli ya. Rupanya Poli ni okey ya. Okey, subhanallah. Dah pakaikan suami walaupun perut tu boroi kan. Dah pakaikan baju siap. Bang, tidak ada lelaki yang lebih handsome melainkan awak. Daripada dulu sampai sekarang, awaklah lelaki yang paling handsome dalam hidup saya. Oh, cara jalan pun dah berubah. Kan? Sebelum tu macam tiba-tiba segak. Bang, kenapa macam tarik nafas je kan? Hilang sakit lutut. Sungguh betul. Saya suka puji suami saya dengan kata-kata macam tu lah. Walaupun dia tak sadar, saya puji kat dia sadar. Subhanallah. Dan malam tadi kan, perbualan. Pillow talk ni penting. Suami isteri, pillow talk sangat penting. Maksudnya bercakap bila dah kita dekat dengan bantal sebelum tidur. Memang powerful. Jangan tidur tanpa kita borak-borak. Itu juga sunnah Nabi. Sunnah Nabi berbual dengan isteri sebelum tidur ataupun sebelum subuh. Itu ada disebut dalam buku ni, Aisyah bercerita. Sebab apa sebelum tidur? Masa tu kan kita dah tak fikir dah pasal kerja, fikir pasal nak tidur kan. Kita pun macam okey dah settle dah apa-apa, fikir nak rehat. Fikiran kita lebih lapang, lebih kosong berbanding waktu-waktu yang lain. Subhanallah. Saya ada tengoklah cerita sebelum tidur. Tengok juga cerita. Ustazah bukan tak tengok TV. Tengok juga TV ni. Kadang-kadang sempat tengok TV. Lepas tu kan, dalam cerita Mak Saleh saya tengok. Cerita drama. Ustazah ada TV apa ni ya? Tak ada, kami tak ada Astro, kami tak ada Enjoy. Adalah tu, tak payahlah sebut kan. Tapi bukan boleh tengok selalu, ada jadual lah. Saya tengok Mak Saleh tu, Mak Saleh ni dia tanya sebab dia baru nak belajar jatuh cinta. Lepas tu dia tanya kepada, sebab dia baru macam dia confused. Dia sebenarnya jatuh cinta kepada orang ni ke, dia cinta orang pertama ke, dia cinta orang yang kedua. Dia confused. Lepas tu dia tanya kepada orang yang dah kahwin 20 tahun macam tu, senior lah. Dia kata macam mana nak tahu siapakah wanita yang aku cinta? Kalau kita orang Islam, istiqorah lah kan. Tapi istiqorah tu bukan semestinya yang kita cinta, yang lebih baik. Lepas tu yang senior ni yang dah kahwin 20 tahun ni cakap, masa saya jatuh cinta dulu, orang yang saya jatuh cinta dengan isteri saya sekarang, dah sampai sekarang perasaan itu masih kekal dengan saya. Perasaan apa? Sometimes ada rasa berdebar-debar. Datuk ada rasa lagi tak berdebar-debar? Ya. Almost selalu. Lagi-lagi kalau misal kata balik lambat, betul kan? Berdebar tu. Orang perempuan hati-hati. Dia tak boleh jawab, minta maaf, bang kenapa ni 5:30 ni? Jam. Orang perempuan dah tengok dah trafik tak jam. Baik ngaku je. Kan? Ya ke jam? Saya tengok clear je. Kalau ikutkan awak semetuk sampai pukul 5 macam biasa. Sebenarnya ada apa? Tadi minum teh kejap. Kan senang aku kan. Orang perempuan detail kan. Okey. Berdebat-debat dan kita rasa nak impress. Nak tarik perhatian. Nak buat yang terbaik. Kita orang perempuan kan, ada lagi tak perasaan tu sampai sekarang? Macam kita nak berhias, nak suami puji, bang saya cantik tak? Ada lagi kan?
Bang, awak okey ke saya macam ni? Rasa macam diri tak okey kan? Lepas tu dekat rumah, orang perempuan bersih solek tak? Tiba-tiba tengok dia tak cover. Tak ada je kelawar, dia kata. Baju kelawar senang dah tu. Sebab boleh terbang. Kelawar kan. Orang perempuan ni laju kan kat dapur. Kejap muncul kat atas. Kejap dekat ikan dia dah. Kejap dekat kucing. Kejap jemur kain. Terbang. Tu pakai baju kelawar tu. Boleh pakai baju kelawar. Jangan pakai yang koyak. Masalah kita orang perempuan. Bang minta maaf lah ya, koyak sikit ni. Ni paling sedap. Memanglah. Sebab dah 2-3 tahun. Dah lembut. Yang baru-baru kan keras sikit. Tapi bila kita nak keluar daripada rumah, kita tak fikir yang selesa, kita fikir yang cantik. Kenapa? Sebab rupanya kita ni lebih nak menarik perhatian orang di luar rumah. Jika kita orang perempuan selalu berpenampilan untuk menarik perhatian orang luar, jangan salahkan suami bila dia tertarik dengan orang luar. Boy kan? Tapi perkara ini memang jadi satu peringatan dan prinsip saya juga. Sebab antara peranan wanita, isteri, adalah untuk membantu suaminya menundukkan pandangan kepada perempuan lain terarah kepada kita dan menyalurkan keinginan hawa nafsunya kepada yang halal dan suci, iaitu kita. Sebab itu bagi saya, seorang wanita dan seorang lelaki yang membelanjakan belanja untuk kesihatan, untuk penampilan, untuk kecantikan. Cantik ini adalah subjektif ya. Untuk penampilan, ia adalah satu pelaburan atau perbelanjaan yang penting dan perlu. Bukan kata, alah benda tu bukan keperluan. Saya tanya ni puan-puan kat sini, ada tak sekali-sekala pergi spa ke? Ada? Ada kat rumah? Oh ni lagi hebat ni. Oh ada sauna. Ya semua ada. Tengok. Lagi bijak. Bagi tepukan kepada Datuk. Oh gitu. Ya ke kan? Masya Allah. Betul, bagi setengah suami dia tak nak isi dia keluar. Sauna sekarang boleh dibeli. Sauna tu memang bagus, keluarkan peluh, kulit lebih lembut dan sebagainya. Lepas tu pergi rawatan muka ke, rawatan ni ke, yang penting jangan bercanggah dengan syariat. Jangan guna kaedah-kaedah yang bercampur dengan haram. Dan salah ke? Habis masa ke? Tak. Tujuan apa? Untuk menggembirakan, untuk membahagiakan, kan, menambahkan kemesraan dalam hubungan suami isteri dan sebagainya. Allahu Akbar. Okey, saya ni tinggal berapa minit lagi ni? Oh, ramai juga yang hadir dalam live ni. Lebih kurang dalam 4,000. Hampir 5,000 lah, dua-dua, IG dengan FB. Oh, sebelah suku habis. Sekarang pukul? Oh, Masya Allah. Boleh tak setengah jam lagi ni? Masya Allah, ya. Datuk steady ya? Insya Allah. Tapi saya kena berhentilah ikut waktu. Sebab saya takut kena tangkap. Tak kena ya? Okey, sekarang kita nak buka. Buku ni nampak nipis je. Tip dan doa keluarga bahagia mengikut sunnah Nabi. Jadi tajuk kita hari ini adalah mendung berarak bahagia. Okey. Sebelum tu saya nak sambung sikit lagi. Yang saya tengok cerita drama malam tadi. Tak habis kan? Bila kita dalam perkahwinan sekarang, masih lagi ada perasaan yang kita nak impress pasangan. Lepas tu perasaan yang mana kita nak jadi yang terbaik dan nak buat, nak menghiburkan hati pasangan. Ada orang dia cakap macam ni, Ustazah, dengan pasangan ni kita boleh jadi diri kita yang sebenar. Barulah pasangan tu betul-betul serasi. Lepas tu bila saya baca perbualan semalam, saya boleh terima juga apa yang dia kata. Bila kita mencintai seseorang, kadang-kadang kita tak jadi diri kita sebenar sebab kita nak gembirakan hati pasangan tu. Maksud nak gembirakan hati pasangan, ada yang kita tak puas hati, kita simpan. Bukan benda yang teruk sangat lah. Kalau ikutkan perasaan, nak sebut je. Kan? Geramnya orang tua ni. Rasa nak sebut ayat tu, contohlah kan. Tapi simpan. Jaga perkataan. Bukan meluahkan semua. Jadi ada ketikanya kita bukan jadi diri kita, kita kawal diri kita.
Lagi-lagi depan orang sebab jaga maruah suami contoh, jaga maruah isteri contoh. Jadi jika ada lagi ciri-ciri macam tu, maksudnya dalam hati tu walaupun kita nafi ada cinta. Ada perasaan cinta. Kemudian antara perbualan saya dengan suami lah saya kata, contohlah saya panggil suami saya abang ya. Bang, awak sempurna bagi saya. Awak sempurna. Kerana saya menutup sebelah mata aib ataupun kekurangan awak. Sebab mustahil kita sempurna. Tak ada manusia yang sempurna. Awak sempurna bagi saya kerana saya menutup kelemahan dan saya tak pandang kelemahan dan kekurangan awak. Dan saya harap awak pun sama, melihat dan menerima saya seadanya dengan menutup sebelah mata kekurangan dan kesilapan yang selalu saya ulang. Itulah yang dimaksudkan kita adalah pasangan yang melengkapi antara satu sama lain. Subhanallah. Antara ayat sebelum tidur saya akan sebut, ini nama pilotok. Saya tak akan mampu jadi isteri yang terbaik, tapi saya nak jadi isteri yang baik kepada awak. Saya bukan panggil suami saya awak lah ya. Sebab ni cerita depan kan saya sebutkan muntah pula kan. Adalah tu panggilan suami pada saya, panggilan saya pada suami kan. Subhanallah. Tapi saya nak jadi yang terbaik sebab saya ada kalanya tinggi suara. Saya juga ada kalanya mengungkit. Saya juga ada kalanya merendahkan suami. Saya juga ada kalanya tak puas hati cakap je. Saya kata saya tak boleh janji saya tak buat semua tu pada hari mendatang. Ada waktu emosi saya tak stabil. Bahkan kalau kita baca kisah Nabi SAW dengan para isteri, kisah yang benar, satu ketika Sayyidina Abu Bakar, dia dengar anaknya Aisyah tinggi suara kepada Rasulullah. Tinggi suara. Bila tinggi suara ni, Sayyidina Abu Bakar bukan dalam rumah, luar rumah. Nak kata tinggi macam mana tu, luar rumah pun boleh dengar. Bila Sayyidina Abu Bakar dengar anaknya Aisyah tinggi suara pada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar terus masuk dalam rumah Rasulullah dengan Aisyah, angkat tangan nak tampar Aisyah. Sebab geram ni, anak dia tinggi suara kepada Rasulullah. Ini riwayat yang sahih. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, Rasulullah tahan tangan Abu Bakar, pegang. Tahan. Bila Rasulullah tahan tangan Sayyidina Abu Bakar, ayah nak pukul anak ni, Sayyidina Abu Bakar terus keluar daripada rumah. Kemudian Rasulullah kata apa kepada Aisyah? Wahai Aisyah, lihat apa yang aku lakukan dalam mempertahankan kamu daripada seorang lelaki. Dan Rasulullah tak marah pun. Rasulullah meraihkan ada ketikanya emosi isteri ni tak terkawal tinggi suara. Allahu Akbar, subhanallah. Dan Rasulullah tunjuk contoh bagaimana ketika isteri kurang kawalan, hilang kawalan emosi, Rasulullah mengawal emosinya, bukan sama-sama naik suara tak. Dan cerita tu bersambung lagi. Tak lama selepas itu, Sayyidina Abu Bakar bagi salam. Kali pertama tak bagi salam sebab dengar tinggi suara terus masuk je nak tampar anak. Kali kedua, Sayyidina Abu Bakar bagi salam, Assalamualaikum. Dan minta izin masuk dalam rumah. Dan masa itu Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah sedang gelak ketawa, sedang bergurau senda. Lalu Abu Bakar kata, ajaklah aku menyertaimu gurau senda ni sebagaimana engkau telah mengajakku menyertai ketika kamu bergaduh. Kerana itu bergaduh ni, dia sertai sama bergaduh. Sekarang tengah happy-happy, ajaklah bersama juga. Rasulullah pun kata, kamu telah pun bersama dengan kami. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita pun pernah dengar kan Sayyidina Umar itu daripada riwayat yang sahih, dileteri oleh isteri. Tuan-tuan polis ni, datuk-datuk ni kan, biasa tak kena beleter dengan isteri. Wih, senyap pula ya. Takut pula. Biasa tak kena leter. Oh, dia tanya pengarah. Datin-datin, puan-puan pernah tak beleter pada suami? Biasa kan? Normal lah tu. Kalau tak beleter tu, something wrong. Ada masalah tu. Mungkin ada bahagian urat tak bersambung. Kan? Sel-sel otak tak bersambung. Sebenarnya, beleter tu, ia macam nak kata fitrah ke? Kita sebut beleter ni, jangan bayangkan beleter yang teruk tu. Perempuan memang Allah bagi kelebihan dari sudut dia punya akal tu pada lidah. Cakap. Orang lelaki tu dia punya akal tu di hati. Tu yang bercakap dalam hati. Betul tak? Tak terluar. Tapi yang berlaku ialah
bila dah kita ni akal tu letak dekat lidah tu, kita terlepas cakap. Mula nak tarik balik, abang saya tak berniat pun nak cakap macam tu tadi, minta maaf sangat-sangat. Kalau tak berniat macam mana keluar? Dia dah lahir pada hati ya. Subhanallah. Cuma nak cover balik, jawablah tak berniat. Tapi janganlah percaya tu helah perempuan ya, sebenarnya daripada hati. Oh ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu settle bab impress, bab semua tu. Okey, pasal melengkapi tu okey, saya dah sebut. Sekarang kita nak pergi kepada buku ni. Kan tak belik langsung. Buku ni kalau tuan-puan ingin memiliki hanya RM18. Dia terus pegang, nanti selesaikan kat luar. Pandai tak Ustazah berniaga? Pandai kan? Sebab ramai orang dia tengok buku, memang tak beli. Kan kita bawa buku tu kan. Tapi bila dah belik, best juga. Macam baju lah, tengok tak beli. Bila dah pasang, tak nak beli pun terbeli. Betul kan? Itulah kebijaksanaan. Okey, subhanallah. Okey, buku ni baru je siap dalam 3 bulan yang lepas. Tips dan doa keluarga bahagia mengikut sunnah Nabi. Memang disusun oleh tim kami sendiri. Boleh nampak ya Ustazah Asma Harun. Okey, kita kumpulkan tips-tips yang mudah. Cuba kita tengok muka surat 2. Comel tak buku ni? Supaya anak-anak kita pun boleh baca, seronok. Okey, kita ada menjelaskan, kita buat ni dalam buku ni amalan 8S dan amalan 8S eratkan cinta suami isteri. Kemudian yang belakang tu ada amalan 8M, aktiviti keluarga. Okey. Kemudian doa dan amalan keluarga daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kita pergi kepada amalan 8S dulu, eratkan cinta suami isteri. Okey, S yang pertama. Boleh pusing pada Ustazah tunjuk buku ni. Siapa yang di online nak beli buku yang comel ni, boleh saja tekan link yang disediakan. Subhanallah. Saya bukan beria sebab nak menjual muslimin-muslimat, tetapi nak berkongsi kebaikan. Dengan nilai RM18 mungkin boleh mengubah kehidupan kita yang mendung ini berarak bahagia. Masya Allah. Tajuk kita ya, mendung berarak bahagia. Okey, S yang pertama, sabar ketika diuji. Sabar ketika diuji. Okey, sama-sama kita bacakan hadis Nabi yang sahih ini, hadis riwayat Muslim. Boleh baca sama-sama ya? Sebab kita ni kalau tak buat macam ni, jarang kita baca matan hadis. Kebanyakan daripada kita, bila hadis Nabi dengar je, ustaz ataupun ustazah baca, kita pun angguk-angguk. Sedangkan hadis Nabi juga adalah wahyu daripada Allah, menyebut dan membacanya juga satu ibadah. Dan Al-Quran biasa kita baca, tak baca terjemahan. Bila time hadis, kita baca terjemahan, tak baca matan. Betul kan? Jadi insya-Allah kita sama-sama membaca. Saya baca, tuan-puan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan suara ya. Tunjukkan kepolisan anda. Tunjukkan kelakian anda. Tunjukkan kewanitaan anda. Subhanallah. Ajaban. Boleh tengok buku ni ke tak cukup bawa? Macam ada ramai lagi yang tak dapat. Ramai lagi yang tak dapat. Boleh tengok kat luar tim. Tak apa. Kalau tak nak beli, boleh pulangkan balik. Cuma saya sebab sesi bersama saya biasa akan baca hadis, anda tengok tu lagi seronok lah. Lagi mudah, lagi faham. Lagi tepat lah bila baca. Okey, lagi sekali. Ajaban. Li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'mini. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca firman Allah, kita sebut sadaqallahul azim. Maha benarlah kata-kata Allah yang maha mulia. Baca hadis Nabi kita boleh sudahi dengan sadaqa Rasulullah, maha benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bermaksud
Sungguh ajaib keadaan orang beriman. Sesungguhnya semua urusan mereka berada dalam keadaan baik. Dan tiada yang memperolehi keadaan ini melainkan orang yang beriman sahaja. Sekiranya dia dianugerahkan sesuatu, dia bersyukur, maka jadilah anugerah itu baik untuknya. Sekiranya dia ditimpa musibah, lalu dia bersabar, maka jadilah musibah itu baik baginya. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey, boleh angkat tangan siapa yang belum dapat? Angkat je sebab ada yang nak bagi. Okey. Boleh je bagi tu dalam bentuk edar-edar. Tak perlu, kalau boleh lalu, boleh lalu. Masya Allah. Tak apa, bagi lebih pun tak apa. Okey. Sebelum kita syarah hadis ni, saya nak cerita satu kisah. Banyak pengalaman saya ketika menjadi ketua unit runding cara dulu. Ada seorang wanita, cikgu, kerja dah 30 tahun. Maksudnya umur dah 50 tahun lebih. Mungkin berapa tahun lagi nak bersara. Dia datang nak minta cerai, nak minta fasakh dengan suami. Dan biasanya bila umur 50 lebih, kita membayangkan, dan kebanyakan kes, kenapa nak bercerai bila dah kahwin dekat 30 tahun, dah stabil, dah lama, biasanya melibatkan orang ketiga. Orang ketiga. Suami nak nikah lain ke, suami ada skandal ke dan sebagainya. Itu antara punca terbesar penceraian usia perkahwinan 20 tahun ke atas. Sebab kita buat statistik. Tapi kes ni datang tidak ada melibatkan orang ketiga. Suaminya, menderanya, fizikal, mental, seksual semuanya. Anak ada 8 orang. Yang gugur pun ramai. Bila tanya bentuk penderaan macam mana? Memang dahsyat. Pukul sepak terajang tu memang biasa. Pernah diheret kepala ke bawah, turun tangga, kepala tarik rambut. Disiram siram air panas tu memang ada. Siram minyak, lepas tu nak acuh api, nak bakar hidup-hidup. Pijak perut 3 kali gugur. Dah mengandung 4 bulan, 5 bulan, 3 bulan sepak terajam perut ni. Dan dapat 8 orang anak tu dengan penderaan seksual. Dahsyat kan? Sangat dahsyat. Pertama saya cerita kisah ini, kalau siapa yang sedang diuji dalam rumah tangga sekarang, mungkin kita tidak sampai tahap wanita ini diuji. Tak sampai tahap ni. Kita mungkin ada kecil hati, perangai suami malas, kan plekat bergulung mana tempat dia jatuh kan. Tak sangkut. Kan pinggan tak basuh, kita pula buat-buat tanya, pinggan siapa tak basuh pada ada rumah 2 orang je kan. Subhanallah, tak tolong angkat kain, hujan dah turun. Bila tanya bang kenapa tak terangkat, masa tu kebetulan kita kat luar, awak tak pesan? Kan geram tu kan. Takkanlah nak kena pesan semua. Macam tu lah kan. Mesti ada ujian, benda yang kita tidak suka. Itu yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Berkenaan dengan bagaimana sifat suami isteri, Nabi SAW bersabda, maafkanlah pasanganmu. Maksudnya redalah ke atas keburukan pasanganmu apabila dengan mengenangkan kebaikan. Macam mana pun kan, sekurus-kurus ikan kan, mesti ada isi juga kan. Mesti ada isi juga. Seburuk-buruk pasangan kita, mesti ada kebaikan juga. Tetapi kalau kita kurang syukur, akhirnya kita jadi kufur dengan iman Allah, tak nampak dah kebaikan tu. Semua nampak buruk belaka. Saya sambung cerita wanita ni. Kita akan tertanya-tanya. Dia wanita ada degree, cikgu, ada pelajaran. Bila suami pula adalah pegawai kanan kerajaan. Saya tak sebutlah dia kerja apa. Tapi ada pangkat, ada kedudukan. Yang mana orang tak tahu pun sebab di pejabat dia bos. Orang hormat, orang muliakan. Dan dia pun ada kepimpinan yang baik di tempat kerja. Tak tahu rupanya suami dia tu adalah pendera tega kepada seorang isteri. Tahap boleh gugur anak, dia kata kali pertama Ustazah. Dia tanya saya soalan masa tu. Ustazah pernah tak baca? Pernah keluar harian Metro, viral. Masa tu zaman bukan FB lagi. Zaman surat khabar. Viral kisah seorang wanita disepak terajang sampai gugur anak. Itu kisah saya Ustazah. Sebenarnya selepas daripada tu saya dah tak buat report dah kali kedua ketiga. Sebab bila kisah saya itu bocor, suami saya lagi teruk dera saya. Sebab dia kata dia malu. Dan walaupun berita tu tak tulis secara jelas apa, tetapi ada orang boleh hidu. Bila bergaduh, geram dekat isteri kena tidur luar rumah. Jiran-jiran lalu tidur luar rumah. Tanpa saya dibenarkan ambil tudung ke, heret saya tidur luar rumah daripada malam sampai pagi.
Mental torture dengan panggilan semua jenis binatang semua keluar. Allahu Akbar. Dan sudah tentu soalan kita apa dia? Kenapa puan lambat sangat minta cerai? Kenapa tunggu 30 tahun? Kenapa sekarang dapat suami yang kita panggil apa, psycho macam ni kan, teruk sangat dahsyat ni. Bahkan memang penceraian dalam keadaan begini bahkan adalah jalan yang terbaik. Sebab darar kecelakaan pada tubuh badan dah. Dia senyap, diam. Allahu Akbar. Lepas tu agak-agak jawapan perempuan apa? Sebab anak. Bertahan sebab anak. Saya bertahan kerana anak. Saya kata, berbaloi tak puan bertahan untuk anak? Cikgu, saya tanya cikgu, bertahan tak? Berbaloi tak sekarang bertahan untuk anak? Tak Ustazah, tak. Kenapa? Sebahagian anak, kalau 8 mungkin 4 orang macam itulah ataupun berapa orang, kena rawatan pakar jiwa. Tekanan mental, tekanan jiwa. Tengok hari-hari mak dia kena dera. Tengok apa yang ayah buat. Dan sebagian anak ikut perangai ayah juga, maki hamun, berlaku kasar, mengikut apa yang ayah buat. Allahu Akbar. Dia kata anak saya pun rosak Ustazah. Bertahan kerana anak. Lepas tu dia menangis. Dia kata, Ustazah, sia-sia pengorbanan saya selama ni. Sia-sia. Saya bertahan mengharapkan Allah akan ubah suami saya. Suami saya berubah, berhidayah sebab saya sayang dia. Macam mana puan boleh sayang pendera macam ni? Sebab saya tahu dia adalah mangsa dera ibu ayah dia. Biasanya mangsa dera akan jadi pendera, mangsa akan jadi pemangsa. Betul tak? Dia boleh maafkan suami dia selama ini yang buat teruk macam tu dan sentiasa mengharapkan Allah beri hidayah, beri perubahan, dan dia menanti hari demi hari supaya dia menganggap bila hari itu sampai nanti akan berlaku perubahan, anak akan berubah. Tetapi akhirnya dia kata, saya akhirnya datang di sini untuk minta fasakh. Dan dia kata sia-sia selama ini pengorbanan dan sebagainya. Masa tu saya nak cakap apa pada wanita ni? Nak bagi tahu pengorbanan dia tak sia-sia. Walaupun hasil yang nampak sekarang tak ada pulih dan anak dalam keadaan perlukan bantuan, perlukan rawatan. Masa tu saya hanya membacakan beberapa ayat Al-Quran. Saya tanyakan puan, bagaimana sekiranya 30 tahun puan sabar dalam rumah tangga seperti ini, Allah berikan puan syurga. Apa pendapat puan? Dia pun tanya, apa dia Ustazah? Sebab dia kan dalam macam kebingungan kan. 30 tahun puan menghimpun pahala sabar dan Allah bagi syurga. Apa pendapat puan? Dia pun kata, boleh ke syurga Ustazah? Betul ke dapat syurga? Saya kata bukan saya menjamin, tapi Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama sesungguhnya yuwaffa akan mencukupkan, Allah akan mencukupkan. Innama yuwaffas sabiruna pahala sabar bighairi hisab, tanpa dihisap. 30 tahun tanpa berhenti ditulis puan ni pahala sabar. Dan mungkin di pansyar kelak puan akan berterima kasih dengan takdir ujian Allah ini, kerana inilah penyebab puan masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Banyak firman Allah, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Itu adalah salam menurut firman Allah apabila ahli-ahli syurga yang sabar ini masuk ke dalam syurga. Lalu para malaikat berdiri di setiap penjuru mengucapkan salam sejahtera di atas sabar kamu di dunia dahulu. Bayangkan wanita ini, keburukan suami dia mungkin 90%. 90% buruk. Mulut pun buruk, perbuatan pun buruk, hubungan suami isteri pun dalam keadaan paksa teruk. Tetapi dia masih lagi mencari satu kebaikan untuk membuat dia bertahan. Apa dia? Mengenangkan kesian pada suami ni, dia adalah mangsa dera ibu dan ayah dia. Masya Allah. Jadi dalam keadaan kita diuji sesuatu dalam rumah tangga, tolong berpegang kepada mana-mana kebaikan yang pernah dilakukan. Ada ramai saya jumpa suami yang hebat, seperti tuan-tuan di hadapan saya ni lah. Bertahan dengan akhlak buruk isteri. Ustazah, saya bertahan satu dengan isteri saya ni. Ada kes saya, Masya Allah, datang sadar, Ustazah, perut saya baru kena tikam dengan isteri. Ui, kena tikam? Tak kena tikam. Dia kerja bukan guide, pegawai peribadi, badan sadar, pegawai peribadi khas. Pasal tuan, saya cakap accident je, saya tak report untuk isteri saya. Tapi tak kena apa-apa, okey, perut saya okey.
Ustazah, orang nampak saya sadar macam ni sebab dia pegawai peribadi khas, memang terlatih. Tapi saya dekat rumah, saya macam tikus je tu. Macam ketakutan macam tikus dengan kucing kan. Isi saya ni ustazah, tak ada lain yang keluar. Nak sebut pun malu, tapi sebut je lah ya. Lagipun itu hanyalah nama binatang kan. Babi, anjing, setan, iblis, itulah yang disebut. Saya kata, selalu ke? Memang selalu. Ustazah tak percaya, dia tunjuk telefon, mesej. Ustazah tengok, hei babi, kau nak balik bila? Panggilan manja ke? Kalau baca lembut-lembut pun, hai babi. Kan? Tak jadi lembut, tak jadi lembut. Memang dah kasar. Kan? Hei setan, kau tak reti nak balik ke? Yang tu, bila marah je keluar mana-mana tu. Saya kata tulis ke cakap-cakap pun ya. Masya Allah. Saya kata macam mana encik boleh sabar ni? Ustazah, memang kalau fikir hilang sabar. Tapi mengenangkan dia lahirkan 4 orang anak saya ustazah. Daripada perut dia, rahim dia itulah dia lahirkan anak-anak saya. Saya pilih untuk tetap sabar dan berdoa isteri ni berubah. Saya kata insya-Allah saya cuba panggil isteri, kita bagi nasihat. Lepas tu saya telefon dulu. Assalamualaikum. Saya daripada Runik Cara ya puan, kita ada temu janji puan datang insya-Allah gini-gini. Boleh saya tanya puan, kenapa puan cakap sebut-sebut perkataan macam tu ya pada suami? Dah mulut saya mulut neraka, nak macam mana? Dia jawab, saya tak lupa. Betul dia jawab macam tu. Dah mulut saya mulut neraka, nak macam mana? Kalau ustazah marah pun keluar juga kan perkataan-kata macam tak, saya tak cakap macam tu, marah macam mana pun. Dia pun, saya pun teruslah wallahualam bisawab. Assalamualaikum, terima kasih puan, takut saya kena neraka kan. Takut saya kena. Lepas tu saya kata, encik, kenapa isi macam ni ya? Ustazah, saya kalau balik kampung, saya boleh tengok isi saya ni sampai sekarang pun kena maki lagi dengan mak ayah dia. Mak ayah dia dah tua tapi boleh maki dia lagi. Pernah tak kita tengok budak kecil kena maki dengan mak ayah? Kita tak sampai hati kan tengok. Ya Allah. Walaupun anak tu membesar, beri didikan agama, tapi mental torture tu dia masuk dalam deep sangat. Dia masuk dalam minda separa sedar. Dan bila dia datang keadaan trigger tu, dia keluar balik benda yang dia simpan selama ni. Tolong jangan didik anak kita dengan keadaan seperti ini. Dan esok bila anak kita buat kita marah, satu hari anak tu nak tempik pada kita, mak buat perkara yang sama. Ramai mana ibu bapa hari ni, kau janganlah buat macam tu kat anak. Cubit-cubit cucu mak tu, amboi mak. Mak tak ingat ke masa kecil mak buat apa? Tapi anak tak ada suara nak cakap, jaga hati mak. Jadi sekarang masih ada peluang untuk kita minta maaf dengan anak kesilapan yang kita buat. Memang kita kena minta maaf. Supaya settle dia tak simpan dendam dalam hati. Kadang-kadang dia menyakiti orang sekeliling kerana dia nak melepaskan trauma yang dia tanggung sekian lama. Allahu Akbar. Saya nak tutup cerita wanita ini, dah habis masa ya? Tinggal 5 minit. Wanita ini, tuan-puan dimati Allah sekalian, dia terus lap air mata, dia senyum. Ustazah, saya redha dan saya maafkan segala perbuatan suami selama lebih kurang 30 tahun ini kerana saya nak syurga Allah. Sebab itu, motivasi seterusnya, tajuk kita mendung berarak bahagia. Kalau kita dah tak ada nak boleh berpegang dah mana-mana. Nak berpegang kebaikan dah nampak kebaikan dah. Nampak teruk je belaka. Bahkan ada yang sebut, Ustazah memang dia ada baik. Tapi apa yang dia buat hari ini sangat dahsyat sampai menutup segala kebaikan dia. Saya kata kalau puan, kalau tuan tak boleh nak pegang mana-mana, peganglah pada syurga Allah. Pada syurga Allah. Puan bayangkan, tuan bayangkan, kita membayangkan bila kita time perit sangat menghadapi ujian rumah tangga. Ya Allah, aku redha dengan ujian ni. Dengan kerana mengharapkan redha dan syurga-Mu ya Allah. Bila terbayang syurga, sesungguhnya syurga itu tidak tergambar dan tidak menyamai walaupun setitis. Maksud setitis nikmat syurga tak akan sama dengan seluruh nikmat di dunia. Saya nak bacakan satu hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, di akhirat kelak, di mahsyar kelak, apabila dibawakan seorang manusia yang hidup di dunia dahulu penuh dengan nikmat,
Mungkin dialah dapat isteri yang paling cantik, mungkinlah isteri dia paling baik, mungkin anak dia pun semua bijak-bijak, comel-comel, mungkin dia juga dilimpahkan kekayaan, dilimpahkan kemuliaan, tak tahulah. Tetapi hadis Nabi yang sahih itu menyebutkan Allah bawakan di padang mahsyar seorang manusia yang nikmat dia sempurna dia dapat di dunia ini. Semua nikmat ada pada dia. Dan mungkin kita kata, dia ni orang paling bahagia. Hidup dia perfect. Semua okey. Allahu Akbar. Lalu, bila Allah tunjukkan syurga dan juga neraka. Sebab di padang mahsyar, kan, neraka, apinya menjulang-julang. Lalu Allah bertanya, apakah yang kamu perolehi di dunia dahulu? Apa yang kamu dapat di dunia dahulu? Apa yang dia jawab? Ya Allah, aku tidak ada apa-apa di dunia. Aku tak ada nikmat apa-apa. Sebab apa dia sebut macam tu? Kerana bila melihat gambaran syurga, langsung apa nikmat dunia dulu yang rasa perfect tu tak ada nilai langsung. Dan bila dia lihat neraka, dia ketakutan dengan neraka tu, dia lupa habis nikmat yang pernah dia rasa. Kita mungkin hari ni kita ada rumah yang cantik, rumah yang selesa. Rumahku, syurgaku bang, saya mana-mana pun hotel sedap macam mana, rumah kita juga paling best. Tetapi itu tak akan menyamai sedikit pun dengan nikmat syurga. Kemudian Nabi sambung lagi, apabila dibawakan seseorang yang hidup di dahulu paling malang, mungkin dah lah miskin, isteri pun tinggalkan, sakit pula tu, sakit pula yang busuk, tak ada orang nak dekat, anak-anak pun tak nak jaga, maksudnya paling malang. Dia dalam malang, bertambah malang. Lepas tu Allah bawakan manusia yang paling sedih hidup di dalam dunia, yang paling malang nasibnya di dunia. Lalu Allah bertanya, apakah yang kamu dapat daripada dunia dahulu? Apakah kesusahan atau apa yang nikmat kamu dapat? Lalu dijawab, ya Allah, hidup di dunia dahulu baik-baik saja. Tak ada susah apa pun. Sebab apa? Dengan melihatkan nikmat syurga dan neraka tu, susah dunia dahulu tak ada apa-apa pun. Allahu Akbar. Itu gambaran berada di mahsyar kelak. Sebab itu dengan membayangkan syurga, ada orang dia bertahan, ustazah saya redha, mungkin ni jalan saya ke syurga. Saya redha ujian anak sekarang, mungkin ini jalan saya ke syurga. Saya redha dengan suami saya sekarang, ini mungkin jalan ke syurga. Subhanallah. Itu tips yang pertama. Kau nak habiskan tips sampai malam, Datuk. Oh, ada booking dewan. Pihak hotel dah bagi tahu tak boleh lebih masa. Ada program lain pula. Macam tu kan. Subhanallah. Tapi saya sedang elok dah. Saya nampak masing-masing dah tawaduk. Kan? Nampak dah tawaduk tu kan. Saya faham tu. Masing-masing dah tak sabar nak solat duha kan. Laju pula Datuk. Tadi kata sampai boleh sejam lagi kan. Nanti kan tuan-puan sekalian, kita baru saja tip yang pertama, iaitu S yang pertama iaitu sabar. Cuba tengok S yang kedua. Saya tak akan syarah dah. Cuma belek je buku ni. Siapa yang rasa buku ini bagus, baik, dia simple tapi santai tapi sampai, simple tapi berkesan, insya-Allah boleh jadikan hadiah untuk kawan-kawan, untuk anak-anak kan. S2, syukur walaupun sekecil-kecil nikmat. Subhanallah. Belek lagi, S yang ketiga, sayang perlu dilafazkan. Buku ni comel. Siapa yang nak beli boleh beli dekat online ya. Shopee ada, dekat WhatsApp ada. Sayang perlu dilafazkan. Ini daripada hadis Nabi yang sahih ya. Bahkan ada Nabi memang suruh seorang sahabat, dia cakap dia sayang sahabat tu, Nabi kata bagi tahu. Datuk-datuk, para pegawai polis sekalian, selalu tak ucap I love you dekat isteri. Oh, pagi, petang, siang, malam. Ya Allah, dating betul dating pun tak nak ni, tak terkata. Orang perempuan memang kena cakap I love you. 3 patah perkataan boleh ubah hidup kita. I love you, I want you, I need you, I miss you. Ubah. Saya nak, wahai para lelaki sekalian, walaupun masa tu tak rindu pun, bagi je ayat tu. Betul. Sebab tak rindu, tak ada rasa rindu pun. Pukul 10 ke, pukul 12 ke, pukul 3 ke kan. Walaupun tanpa perasaan, tulis satu je, I love you. Ataupun I miss you. Isi kat rumah tu melompat-lompat tu. Buat tabiat ke? Masya Allah.
Ataupun isteri tu kan bila baca tengok berapa kali. Betul ke nombor telefon suami? Biar betul. Ataupun kan isteri tu siap telefon anak. Balik hujung minggu ni. Kenapa mama? Ayah kau ni macam lain macam dah ni. Mungkin ni tanda-tanda nak mati dah ni. Kan macam tu. Tapi itu sunnah Nabi ya. Dan memang Nabi suruh. Bila kamu menyintai, menyukai seseorang, bagi tahu, cakap. I love you, I miss you. Saya kan memang pesan, bang, pukul berapa gini, ada waktu-waktu ni, suami saya ada kerja kat KL, masa hari ni dia tak ikut, biasa dia ikut. Saya memang minta, sebab saya pun suka macam tu. Selit-selit pendek je. Tapi apa yang berlaku, kalau cakap pukul 10 tu, dia siap, masak apa hari ni, masak apa. Petang ni, nak pakai baju apa, nak kerja apa. Subhanallah. Itu buat tulis tanpa rasa tu. Tulis, I miss you, rindulah. Oh, dia tu kat rumah melompat-lompat nak kuruskan badan. Contoh je lah ya. Mari semangat tu, betul. Masya Allah. Tengok dia orang gelak. Ingat main-main ke? Saya cakap semua orang perempuan, dia punya nyawa tu, maksudnya emosi dia sangat terpengaruh dengan pujian-pujian, dengan kata-kata. 3 patah tapi boleh ubah hidup. Dia dengan rasa macam tak ada mood, tiba-tiba, Masya Allah, miss you tu. Abang nak makan apa? Terus semangat nak masak. Baru ni nak order food panda, terus tak jadi. Abang nak makan apa? Apa pun saya masak. Macam tu. Kena bijak lah jadi orang lelaki kan. Apatah lagi kalau tulis dengan perasaan, hati ke hati, dia lagi menyentuh. Tapi nak sebut perkataan ni memang powerful. 3 patah boleh ubah hidup. Ataupun I hate you, ubah terus. I don't want you, ubah terus. Lagi-lagi kalau perkataan I ceraikan you, na'udzubillah. Na'udzubillah. Communication memang sangat penting. Walau 3 patah boleh mengubah mood harian kita dan sebagainya. Orang perempuan saya rasa memang selalu suka sebut kan. Tapi ada orang perempuan tak sebut. Sebut tak ni? Tak sebut? Masa mula kahwin dulu ke? Kena belajar selalu sebut. Lama-lama daripada sebutan tu dia akan membenih, akan menumbuh. Okey, jangan bagi warning. Saya tahu kena berhenti. Kan kucing hati asyik bagi warning je. Tajuk buku ni. Okey, tip keluarga bahagia. Buku keluaran terbaru Ustazah Asma. Okey, sayang perlu dilafazkan. Tengok S yang keempat, setia saat susah dan senang. Kena baca hadis Nabi yang kita bawakan. Kemudian huraian sikit dan tip. Kita terus, sebab apa? Saya masa nak buat buku ni, saya kata orang sekarang dah makin malas membaca. Kita buat simple-simple je. Terus huraian hadis, kemudian terus tips. Apa yang perlu dibuat. S yang kelima, sebarkan cinta. Tengok tu. Datuk, jalan pimpin tangan tak? Saya sebab salah. Dia ke Datuk ni semua dia buat. Macam mana? Tengok isi kata sebatu jalan. Ya Allah. Masa awak kahwin dulu, ya Allah, kalau jalan tu, yang sekejap yang. Kenapa bang? Ada batu kerikil. Tolak tepi. Okey yang lalu, Masya Allah. Pimpin dan sebagainya. Saya kena cerita. Orang live nak gelak juga. Orang live ni dating sini kan, saya tak tunjuklah dating mana. Dia kata sekarang tergolek pun tak heran. Okey, saya percaya. Benda ni saya percaya. Contoh ya, pasangan suami isteri. Jalan, dah lah title Datuk dating kan, mesti kena jaga title. Pakaian dah cantik, lelaki pun handsome, pergi kenduri. Jalan-jalan, handbag mahal, bawa macam ni kan. Orang pun tengok, daripada jauh orang dah tunggu dah tu. Dah nampak Datuk dating ni, pegawai besar datang. Tiba-tiba dia terpleot lah isteri kat sebelah tu kan. Sebab kasut tu tinggi, terpleot, jatuh. Dia antara dua. Sama ada suami ni gentleman ambil tangan kan, papa dirikan, ataupun masa tu buat-buat tak kenal. Siapa je? Subhanallah. Betul saya kata ni. Masya Allah. Apa berlaku kalau tak angkat? Apa yang berlaku? Kan suami ni kan, sebab suami pun tak reti, tak biasa kan. Isteri ni pun terkocor lah kan, bangun sendiri. Agak-agak apa berlaku? Masuk je kereta, tunggu masuk kereta je. Makan pun
Hai, menahan je. Masuk kereta, bang, kenapa awak tak angkat saya tadi? Kenapa awak tak angkat saya? Kan awak boleh bangun sendiri. Aduh, lagi geram kan? Allahu Akbar. Tapi situasi yang lain, jalan seorang-seorang, tak ada suami sebelah, pakai bergaya kan, dalam majlis, kita pula yang anak rasmi, terplay on dah jatuh kan. Apa yang kita buat? Cepat-cepat bangun kan? Ataupun bukan dalam majlis, cepat-cepat bangun, steady ya, buat-buat macam tak sakit, padahal sakit tu kan. Kadang-kadang bila tak ada pasangan, sebenarnya kita boleh berdiri sendiri. Amboi. Tapi bila ada pasangan, memang biasa, wanita dia perlu perlindungan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki lebih kuat pelindung penjaga bagi wanita. Dan memang sewajarnya bila isteri jatuh, macam Datuk kata tergolek pun tak heran. Mungkin tergolek tu maksudnya dia berpusing-pusing pula ya. Jatuh dan tergolek, mungkin jatuh tangga kan. Subhanallah, memang kena lindung, kena selamatkan, kena jaga, kena pelihara. Allahu Akbar. InsyaAllah ya. Subhanallah. Jadi seterusnya boleh tengoklah lagi ya, S lah, M lah dalam buku ni, kita berkongsi yang mudah-mudah untuk diamalkan. Masya Allah. Alhamdulillah, muslimin-muslimat, sekadar itulah perkongsian daripada saya. Walaupun awalnya datang dengan nota, dengan macam-macam lah fikiran tu nak share, tapi inilah yang Allah izinkan mengikut suasana. Bila saya tengok suasana happening, Alhamdulillah, saya pun datang idea-idea lain, ilham daripada Allah. Walaupun mungkin ada gelak, ketawa, gembira dan sebagainya, tapi ada ada message yang baik untuk kita pegang dan kita amalkan, insya-Allah. Okey, dekat live campur 2 ni lebih kurang dalam 4,000 lebih lagi yang bertahan. Depan saya ni dalam 40,000. Alhamdulillah. Macam tak heran, insya-Allah di kalangan para malaikat pun sama. Muslimin muslimat nikmati Allah sekalian, sebagai penutup dan akhirnya, kalaulah anda pegawai polis selalu melindungi masyarakat, ummah daripada bahaya dunia kan, selamatkan daripada penjahat dan penjenayah dan sebagainya. Tetapi tugas yang paling utama, nombor 1, yang tidak pernah boleh orang lain ganti. Walaupun kalau polis dah pencen, mungkin orang kata masa tu dah boleh rehat, tapi tugas ni tak boleh rehat sampai mati. Tugas apa? Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah berfirman, qu, itu adalah fi'il amar, peliharalah, perintah supaya pelihara diri kamu, anfusakum, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, daripada api neraka Allah. Dan itulah erti kata suami sejati dan isteri sejati. Jangan seorang isteri kata, Ustazah, bukan suami ke ketua keluarga, dia ke kena pimpin kami. Dalam sebuah keluarga, kalau bab usaha untuk ke syurga, selama ada api neraka, dia tak kira suami ataupun isteri, dua-dua bertanggungjawab. Dan banyak rumah tangga, isteri jadi asbab hidayah dalam rumah tangga. Isteri yang selalu ajak suami, bang baca al-Mulk bang jom zikir bang. Jangan sampai peringkat kita putus asa, awak ni kan kalau saya tak ajak lah, memang tak ada nak baca al-Mulk. Bang, kalau saya tak ajak lah ni, saya bukan nak masuk syurga seorang-seorang, saya nak dengan awak. Suami ni kalau pandai menjawab macam isteri, awak confirm syurga ke? Kan, contoh. Kadang-kadang kita diuji Allah dalam proses kita ajak pasangan dan anak-anak pergi kepada arah kebaikan, maka teruskan ikhlas. Sebab kita mengajak kerana Allah, bukan kerana nak suami berubah. Nak suami berubah itu memang kita nak, tapi buatlah kerana Allah. Jadi mudah-mudahan kita selamat daripada api neraka dan semuanya berkumpul kembali di syurga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah dan silap, sehingga bertemu lagi. Saya mendoakan semuanya dalam keadaan bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dilimpahkan rezeki yang barakah, berkumpul kembali di syurga, zuriat keturunan saleh dan salehah. Allah sentiasa menyuburkan rasa cinta, rasa rindu, rasa kasih sayang. Allah lindungi daripada segala mara bahaya, gangguan jin, manusia, dan juga hawa nafsu yang merosakkan hubungan suami isteri, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.